Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So alhamdulillah hari ni, alhamdulillah hari ni insya-Allah kita akan sama-sama lagi untuk sesi live. Insya-Allah pagi ni kita ada buat satu sesi yang lain sikit. Insya-Allah kita ada sesi untuk morning booster. So untuk morning booster ni insya-Allah kita akan bersama-sama dengan kita punya mentor hebat iaitu Tuan Muhammad Tarmizi atau lebih dikenali Tuan Mizi MTA. InsyaAllah kita akan minta Tuan Mizi untuk buat perkongsian sikit tentang untuk tajuk hari ni yang sangat-sangat istimewa. InsyaAllah kita akan kongsikan tentang 3 kunci dalam bisnes. InsyaAllah. Sebelum tu saya nak tengok dulu sama ada suara okey ke. Kalau ada kawan-kawan yang tengah live boleh komen okey insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi hari ni kita nak buat perkongsian. InsyaAllah kita akan jemput Tuan Mizi kita. Tapi sebelum tu insyaAllah saya akan buat sedikit pengenalan. Sedikit pengenalan untuk topik kita hari ni. Hari ni kita akan buat perkongsian tentang kunci dalam bisnes. Kenapa kita kena ada kunci, Tuan? Kenapa kita kena ada kunci, kawan-kawan? Sebab setiap apa yang kita lakukan, kita perlukan kunci. Contoh kalau kita nak masuk rumah, kena ada kunci. Nak masuk kereta, nak start enjin pun kena ada kunci. Jadi kunci tu adalah pemula. Adalah starting untuk kita memulakan sesuatu yang kita hajatkan, insyaAllah. Jadi sebagai seorang yang bergelar usahawan, insyaAllah. Siapa sahaja yang bergelar usahawan ataupun topik hari ni sebenarnya bukan khusus untuk usahawan saja, tapi topik hari ni memang untuk semua, termasuklah kita sebagai seorang hamba Allah. Kita sepatutnya kalau untuk setiap hari ni kita kena bangun dengan bersemangat, dengan keazaman untuk jadi yang lebih baik. Untuk jadi yang lebih baik daripada hari semalam, insyaAllah. Jadi untuk itu, apa yang kita akan kongsikan hari ni adalah sangat-sangat hebat, sangat-sangat baik untuk kita sebagai seorang untuk jadi khalifah, khususnya untuk kita jadi pemimpin. Tak semestinya kita jadi pemimpin dalam bisnes, tapi pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin sebagai seorang guru, seorang pendidik, seorang ketua dalam mana-mana syarikat, seorang ayah, jadi seorang abang, seorang kakak. Jadi semua tu memerlukan kunci. Kunci itulah yang kita ingin perkatakan pada hari ini, insya-Allah. Jadi hari ini kita punya permulaan saja untuk sesi booster ni. Jadi untuk kunci kejayaan ni, insya-Allah kita akan kita akan jemput tetamu khas kita, insya-Allah, yang sangat kita raikan, iaitu Tuan Muhammad Tarmizi. Jadi sebelum tu saya akan buat pengenalan sedikit latar belakang tentang Tuan Muhammad Tarmizi ni. Sebelum ni kalau kawan-kawan pernah tengok saya punya sesi live, kita dah ada buat undangan, sesi undangan jemputan khas Tuan Mizi, Tuan Muhammad Tarmizi, atau lebih dikenali sebagai business partner Tuan Wow. Business partner Tuan Wow. Jadi dalam perkongsian yang lepas kita ada menceritakan, kita ada minta Tuan Tarmizi untuk share bersama-sama dengan kita, untuk share tentang macam mana dia bermula, macam mana dia membina kejayaan tu sendiri di dalam platform bisnes SIM card Tuan Wow. Jadi untuk itu saya invite kita punya speaker hari ni, insyaAllah, Tuan Mizi MTA. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum Tuan Mizi. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang hebat.
Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan Mizi sebab sudi bersama-sama dengan kita hari ini untuk sesi FB Live untuk Morning Booster, insya-Allah. Okey, untuk hari ini topik yang kita nak sampaikan adalah berkenaan dengan 3 kunci dalam bisnes. Okey, apa dia kawan-kawan kunci dalam bisnes tu? Insya-Allah kita akan kongsikan hari ini. Okey, jadi sebelum tu mungkin Tuan Mizi boleh buat sesi pengenalan sikit, sedikit latar belakang, okey, berkenaan dengan diri Tuan, insya-Allah. Okey, untuk kita sama-sama lebih mengenali antara satu sama lain, insya-Allah. Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dahulu saya kenalkan nama saya Muhammad Tarmizi Zailani, panggilan mesra Mizi MTA, business partner Tonwa Plus dan founder MTA Group. Saya berasal daripada Kuala Selangor. Saya nak jadi Selangor. Pejabat urusan MTA Group berada di Idok, Setarijaya Jaya, Selangor. Berkecimpung dalam bidang sale hampir 2 dekad dan dalam telco business saya hampir 9 tahun ya. Tahun ni masuk ke 9 tahun dah. Jadi topik pada hari ini, topik yang menarik ya bagi saya, okay? 3 kunci untuk kita berjaya dalam apa juga bidang, especially dalam telco business, pengurusan pada telco business pada hari ini. Terlebih dahulu saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Puan Moderator ya, kerana berjaya naik pangkat ke Sales Center. Alhamdulillah. Bangga dengan pencapaian Puan. Jadi teruskan konsisten dan kerja kuat dan fokus pada pangkat seterusnya Premium Sales Center. InsyaAllah. Jadi ini membuktikan semua ahli-ahli Tonwa, okay, bermula daripada normal members, anda sebenarnya berpeluang untuk naik pangkat ke level seterusnya dengan syarat anda just follow apa yang leader nasihatkan dan kerja kuat sikit. Alright, jadi saya serahkan kepada moderator untuk soalan berikutnya. Silakan. Okey, Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Mizi atas sesi pengenalan tadi. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, kita terus ke kita punya topik hari ini, insya-Allah. Okey, jadi untuk topik hari ini kita akan bincangkan tentang 3 kunci. Okey, untuk 3 kunci dalam bisnes. Okey, untuk kunci yang pertama, okey, kalau kawan-kawan berminat nak tahu boleh komen nak tahu. Okey, boleh komen nak tahu, insya-Allah. Okey, kita akan kongsikan 3 kunci dalam bisnes, insya-Allah. Tapi sebelum tu, pada rakan-rakan yang mana tengah live hari ni, insya-Allah boleh klik butang share, insya-Allah. Kita boleh klik butang share untuk sama-sama kita berkongsi ilmu Allah ini. Okey, ilmu ni sebenarnya yang mana kita ilmu yang sangat penting lah, okey, untuk kita develop bisnes kita, insya-Allah. Jadi boleh klik butang share, okey, rajin-rajinkan diri untuk klik butang share, insya-Allah. Semoga apa yang kita buat hari ni, okey, diredai, diberkati, insya-Allah. Okey, jadi untuk 3 kunci dalam bisnes, insya-Allah saya minta Tuan Mizi untuk kita perkenalkan kepada kita kunci yang pertama. Jadi apa kunci yang pertama tu? Okey, kunci pertama tu, okey, silakan Tuan Mizi untuk kunci yang pertama. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Setiap individu dan setiap usahawan, okey, perlu ada kunci yang pertama ni. Kunci pertama ialah attitude ataupun sikap. Jadi ini penting ya. Setiap usahawan, setiap manusia, okey, perlu ada sikap yang positif. Okey, jadi positif lawan dia ialah negatif. Jadi bila kita ada sikap yang positif, okey, segala apa yang kita plan, okey, kita rancang, okey, sebagai contoh kita mendapat peluang perniagaan bisnes telco ni. Kalau di peringkat awal, okey, mindset kita ada negative side, okey. Sebagai contoh, susahlah, market dah tepu lah, untung sen-sen. Jadi proses untuk mencapai kejayaan tu di peringkat awal sebenarnya telah gagal. Okay? Jadi sikap positif memainkan peranan penting untuk kita maju ke hadapan
dalam apa jua bidang sekalipun ya. Jadi kalau kita bawa pemikiran negatif, selalu berkata susahlah nak berjaya, selalu berkata kau bolehlah, selalu berkata kau mahir bercakap, selalu berkata aku tak pandai cakap dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya potensi untuk kita berjaya di peringkat awal telah gagal. Sebab tu mindset, pemikiran positif mental attitude sangat penting. Kalau anda dapat peluang perniagaan ini, anda ada keyakinan, ada mindset, yes, aku boleh berjaya. Aku boleh jadi macam si dia yang dah berjaya dalam bisnes telco ni. Jadi pemikiran bila anda dah set boleh berjaya, di situ 50% sebenarnya anda telah berjaya untuk mencapai kejayaan yang sebenar. Tetapi kalau anda mempunyai negative thinking, negative side, sikap yang negatif, dapat satu peluang perniagaan, anda kata susahlah, market dah terpuruk dan sebagainya. Jadi aura kejayaan itu tidak akan bersama dengan anda. Jadi sebab tu sikap positif sangat penting sebenarnya. Segala apa tindakan, attitude anda lebih menjurus kepada sikap positif. Okey, sikap positif ni dia bukan lahir terus ada sikap negatif, tidak ya. Dia bukan daripada genetik seseorang, tidak. Sikap negatif ni, attitude negatif, sikap positif ni dia dibentuk sebenarnya. Bagaimana seseorang tu boleh jadi positive mental attitude, action yang positif, pemikiran yang positif, semangat yang positif, ianya dibentuk daripada you belajar, you datang kelas-kelas motivation, sentiasa beli buku-buku motivasi, selalu dengar lagu-lagu motivasi, tengok movie berunsur motivasi. Jadi itu tarikan aura positif yang akan masuk dalam you punya jiwa, you punya semangat. Jadi segala apa tindakan yang anda buat berunsur positif. Dan kalau anda develop group ya, sebagai contoh dalam telco business ni, ada sebagian leader saya selalu komplain ya, selalu merungut bila berjumpa dengan saya, ejen dia semua tak menjadi. Jadi saya tanya dia, secara luaran anda pun saya tidak nampak sebagai seorang pemimpin yang positif. Ya. Anda selalu komplain, saya kadang-kadang skodeng anda punya Facebook, tak pernah cerita pasal positif, selalu komen-komen yang negatif, selalu cerita tak puas hati dengan itu, dengan ini dan sebagainya. Jadi di situ aura positif masih lagi belum 100% ada dalam jiwa anda. Jadi di situ, you nak bina satu tim, you bawa ahli-ahli baru, dealer-dealer baru, tetapi anda sebagai leader, sebagai pemimpin, anda tidak tonjolkan semangat yang positif, kerap komplain, kurang belajar, tak nak datang kelas-kelas ilmu. Jadi dalam grup anda, dalam kumpulan anda pun sama. Dia mengikut. Aura negatif itu akan transfer ke tim anda, ke kumpulan anda. Jadi kita sebagai leader, sebagai pemimpin, kita kena ada semangat aura yang positif. Jadi attitude yang positif ini sangat-sangat penting sebenarnya. Daripada tindakan, daripada pemikiran, ianya akan menjurus kepada tim yang positif dan seterusnya. Jadi itu kunci yang pertama, positive attitude sangat-sangat penting. PMA, saya selalu tekankan PMA, positive mental attitude. Segala apa, tindakan, pemikiran menjurus kepada positif. Bila anda ada satu semangat positif, anda suka belajar, anda automatik jadi proaktif. Tanpa saya suruh, anda tahu sendiri macam mana nak tingkatkan sale, nak tingkatkan ilmu pengetahuan, beli buku-buku motivasi, pergi YouTube, search mana-mana ilmu berkenaan dengan bisnes telco. Jadi itu kesan daripada attitude yang
positif, sikap yang positif. Kalau anda ada sikap negatif, anda malas belajar, malas nak menuntut ilmu, malas nak beli buku-buku motivasi, malas nak dengar ceramah-ceramah berkenaan dengan ilmu bisnes telco, semuanya anda jadi malas. Okay? Jadi itu, sikap positif sangat penting untuk berjaya dalam apa jua bidang, dalam kehidupan seharian, even dalam bisnes telco yang kita sedang jalankan ni. Jadi nasihat saya kepada dealer-dealer baru dan dealer-dealer yang lama, cuba tukar you punya behavior, you punya sikap daripada negatif ke positif. Tadi saya bagi tahu caranya ialah sentiasa dengar lagu-lagu yang positif, beli buku-buku motivasi, baca ayat-ayat motivation, okay? Dengar nasihat leader yang positif, okay? Kalau macam di FB saya setiap hari mesti post kata-kata motivasi. Sebab apa? Saya nak aura positif, level motivasi saya bila saya baca word motivation tu sentiasa meningkat daripada hari ke hari, daripada bulan ke bulan. Ini penting ya. Saya tak kisah kalau orang tak nak like ke tak nak baca pun, saya tak kisah. Yang penting setiap hari saya mesti post ayat-ayat motivasi untuk saya baca dan saya rasa feel good. Yes, now best. Okay, sebab tu attitude positif sangat-sangat penting. Ya. Jadi itu nasihat saya. Kalau anda bawa negative side untuk berjuang dalam perniagaan ini, anda kena singkirkan perkara-perkara attitude yang negatif tu. Ini penting. Sebab apa? Dalam cabaran, dalam bisnes ni ada banyak cabaran. Kalau anda tidak mempunyai attitude yang positif, anda akan lemah dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Sebagai contoh, objection yang simple thing anda tak boleh nak handle. Okay, sebagai contoh macam baru-baru ni, kita ada masalah sistem. DG sedang upgrade ke sistem. Okay? Kalau anda berfikiran negatif, anda akan buat komplain. Kalau anda ada sikap yang negatif, anda akan komplain apalah itulah ini dan sebagainya. Tetapi orang yang pemikiran positif, yang attitude yang positif, dia tidak komplain. Dia think positif, yes. Now kita tahu semua telco akan upgrade ke 5G. Okay? 3G akan withdraw pada ujung bulan ini. Jadi sistem, okay? Sistem diorang akan upgrade ke yang lebih bagus, yang lebih baik. Jadi kita think positif. Okay? Alhamdulillah now the problem is solved. Okay? Jadi itu sebagai contoh. Okay? Sebab dalam tim saya pun ada. Okay? Saya perasan, okay? Bila dia negatif ni, dia suka komplain. Dia tidak fikir ke hadapan. Dia tidak fikir ke hadapan. Sebab apa masalah ni berlaku? Kalau orang positif, dia fikir sebab masalah ni berlaku sebab nak upgrade ke 5G generation. Okay? Jadi sistem ni dia akan upgrade. Kalau orang yang negatif, komplain data tak ada dan sebagainya. Okay? Jadi itu contoh beza dealer yang negative side, sikap yang negatif dengan dealer yang mempunyai attitude yang positif. Ini sangat penting ya. Attitude yang positif sangat penting. Untuk berjaya dalam perniagaan ini, tindakan anda, pemikiran anda mesti bersifat positif. Bersifat positif. Alright? Jadi kunci yang pertama tadi, ingat attitude yang positif, PMA, positive mental attitude. Jadi saya serahkan kepada moderator untuk soalan berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Mizi atas perkongsian bagaimana attitude yang kita perlukan untuk kita develop dalam bisnes kita, insya-Allah. Okey, jadi untuk yang kunci kedua, insya-Allah kita akan teruskan untuk kunci kedua. Untuk kunci kedua ni adalah perkara yang paling penting, yang mana memang kita kena gilap dan kita kena hari-hari kita kena kena besarkan perkara ni, insya-Allah. Jadi untuk itu Tuan Mizi boleh saya persilakan Tuan Mizi untuk teruskan dengan kunci yang kedua, insya-Allah. Baik, terima kasih. Jadi kunci yang pertama tadi attitude yang positif, sikap yang positif. Kunci yang kedua ialah believe, percaya pada diri sendiri. Ini kunci yang kedua, ini paling penting. Okay?
kita kena percaya dengan diri sendiri. Sebagai contoh, kalau kita dapat peluang bisnes ni, first kita kena percaya, yes, aku boleh buat. Aku boleh buat bisnes ni. Bisnes ni cukup mudah. Segala apa cabaran dan rintangan, aku boleh handle. Jadi, believe, percaya pada diri sendiri untuk menjalankan perniagaan ini. Okay? Sebab tu, kalau yang negative side ni, dia sukar nak mempercayai diri sendiri pun sukar. Sebab tu bila dapat peluang bisnes ni, sometimes awal-awal dah menyerahkan lah. Kau boleh lah, kau pandai cakap, kau ada pengalaman, kau ni dan sebagainya. Macam-macam objection yang diberi. Tetapi kalau anda tidak percaya pada diri sendiri, ini yang berlaku. Okay? Jadi percaya itu sangat penting. Percaya kepada diri sendiri untuk berjaya dalam apa-apa bidang, kecil dalam perniagaan bisnes telco. Kemudian percaya kepada syarikat. Syarikat, okay? Bila dapat peluang bisnes ini, kita tahu, okay, Tone Group telah beroperasi lebih pada 10 tahun. Jadi anda kena percaya dengan syarikat, okay? Percaya. Syarikat Tone Group sehingga hari ini tidak pernah gagal membayar komisen kepada ahlinya. Okay? Saya dah 8 tahun dalam perniagaan ini. Setiap bulan saya mendapat komisen pasti daripada Tone Group. Hasil kerja keras saya selama ini tetap dibayar oleh syarikat Tone Group. Alhamdulillah, berkhidmat kepada Allah yang berikan. Percaya kepada syarikat. Yang ketiga, anda kena percaya dengan produk ni. Tone Wow ni, singkat ni. Ini ramai dealer kadang-kadang, okay, masih lagi pakai nombor kalian mancit, okay, Cicom dan sebagainya. Okay. Jadi di situ kepercayaan anda dalam produk ni belum lagi 100%. Sebab tu anda ada buat presentation kepada prospek, anda bagi tahu, okey, singkat Tone Wow ni bagus, okay, banyak data dan sebagainya. Okay, tapi anda masih lagi pegang di satu nombor yang anda still top up dengan syarikat telco lain. Jadi di situ kepercayaan anda belum lagi 100%. Presentation anda sebenarnya belum lagi 100%. Ya? Seolah-olah anda menipu pada customer anda beritahu Tone Wow the best, Tone Wow data banyak, Tone Wow unlimited call, Tone Wow everything. Tetapi anda masih ada lagi satu tingkat yang anda tidak MNC ke Tone Wow. Jadi kepercayaan itu penting. Anda kena 100% percaya dengan produk Tone Wow ni. Right? Kemudian anda kena percaya perniagaan ini, bisnes ini boleh meraih pendapatan yang lumayan dan konsisten secara pasif setiap bulan. Anda kena percaya, okay? Bermula dengan sen-sen komisen yang anda dapat, anda konsisten, kerja kuat, anda akan menikmati komisen hingga 10,000 malah ratus ribu setiap bulan. Ya? Bukan setahun sekali, setiap bulan. Okay? Ada testimoni yang dah dapat komisen sebulan 500,000. Ya, 2 bulan ni dah dapat 1 juta. Okay? Itu kita 3 tahun yang lepas. Now ongoing, I think 1 million a month komisen. Ya? Hanya menjual keping singkat saja. Ya? Jalankan perniagaan ini, banner network. Okay? Pelanggan ramai. Jadi, setiap kali pelanggan top up, dia mendapat komisen. Anda kena percaya dengan perniagaan ini. Ya, bermula dengan untung sen-sen, tetapi akhirnya anda akan mendapat komisen hingga ratus ribu setiap bulan. Okay. Dan anda kena percaya, okay, perniagaan ini boleh menjanjikan financial freedom and time freedom. Yes, saya bila dapat peluang bisnes di peringkat awal, saya memang minat bisnes. Sebab apa? Saya nak kebebasan masa sebenarnya. Sebab tu saya tak boleh makan gaji. Saya tak boleh ada orang setkan saya punya time kerja, okay? Dan saya tak boleh ada orang setkan saya punya income. Okay, you degree setakat ni, you punya income 3,000. No. Itu bukan saya punya cara. Okay? Sebab saya ada kekuatan, saya ada kepakaran, saya ada kebijaksanaan. Kenapa saya nak bagi kepakaran saya, semangat saya kepada orang lain? Lebih baik saya buat untuk diri saya sendiri. Saya set up business, saya kerja kuat, siang malam, Sabtu, Ahad, 7 hari seminggu, semata-mata untuk saya, untuk family saya, untuk kesenangan dia akan datang. Ya? Jadi itu beza. Saya suka kerja sendiri. Jadi kena percaya
Bisnes ni akhirnya akan anda mendapat kebebasan masa dan kebebasan kewangan. Kebebasan masa, yes. Saya telah laluinya ya. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan atas nikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya baru-baru ni bercuti ke Morocco, okay? Jadi plan bercuti untuk 3 bulan saja, okay? Sebab maksimum visa 90 hari, okay? Jadi dugaan pandemik COVID-19 menyebabkan saya stuck, tak boleh balik ke Malaysia. Jadi saya stay di Morocco hingga 9 bulan ya, 8 bulan ya, atau 9 bulan ya. Jadi saya walaupun di sana, saya tak bekerja. Okay? Saya just online, okay? Motivatekan saya punya group. Okay? Even di sana pun saya boleh dapat pelanggan juga ya, online business ya, 3-4 pelanggan saya dapat di sana. Okay? Orang branch pun dapat masa saya berada di Morocco ya. Jadi dapat tak ya, walaupun ekonomi sukar, okay, stuck ya, saya di Morocco, saya tetap mendapat komisen setiap bulan dan kebebasan masa. Nampak tak ya? 9 bulan saya tak bekerja, 9 bulan berada di luar negara atas sebab bisnes ni saya dapat kebebasan masa. Sebab apa? Walaupun saya tak menjual, walaupun saya tak daftarkan syarikat setiap bulan, saya tetap mendapat komisen hasil kerja keras saya sebelum ini ya, mendapatkan ramai pelanggan tak membayar top up hingga hari ini. Even masa saya sedang bercakap ni pun, saya tak tahu beribu pelanggan saya yang ada di Sabah, Sarawak, Utara, Selatan yang melakukan top up di semua ejen-ejen saya di seluruh Malaysia, dan saya tetap dibayar komisen. Nampak tak? Hebatnya bisnes. Sebab itu kepercayaan. Dan percaya bisnes ni 100% boleh buat duit dan boleh menjanjikan financial freedom and time freedom. Ya, jadi itu ya. Pertama, kunci tadi yang saya sebutkan ialah sikap attitude. Belief, attitude. Yang kedua ialah belief, percaya. Dan kena percaya pada diri sendiri. Bila dapat peluang bisnes ni, yes, ini satu peluang yang mungkin Allah nak berikan kepada saya. Saya kena percaya saya boleh buat bisnes ni. Seperti kan? Kena percaya saya boleh buat bisnes ni. Sebab saya memang minat bisnes ya. Daripada dulu bila saya dapat satu peluang perniagaan tu, saya tak ada nak negatif side ya. Saya ada fikir susah lah, tak ada. Saya buat je. Saya tahu ini bisnes boleh buat duit, ini bisnes boleh bagi saya kesenangan, kebebasan masa akan datang, saya buat. Sedikit pun saya tak ada berasa salah itu lainnya, sebenarnya tidak. Jadi itu kepercayaan penting. Percaya pada diri sendiri, percaya pada syarikat yang kukuh lebih daripada 10 tahun, percaya kepada produk, ya, produk Tonwow ni the best produk berbanding dengan telco lain, percaya kepada pelan pemasaran, percaya kepada peluang bisnes ni boleh menjanjikan ulangan yang lumayan, dan akhirnya anda akan mendapat kebebasan masa dan kebebasan kewangan. Jadi kunci yang kedua anda kena carry, kena bawa untuk jaya dalam perniagaan ini ialah belief, kepercayaan. Kunci yang pertama tadi attitude, sikap yang positif. Kunci yang kedua belief, percaya dengan diri sendiri, percaya dengan perniagaan ini, bisnes ini boleh menjanjikan kesenangan, kebebasan masa dan kebebasan kewangan pada anda di masa akan datang. Dan saya silakan kepada moderator untuk soalan yang ketiga. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Mizi. Okey, atas kunci kedua yang sangat-sangat hebat kan, apa explanation yang sangat-sangat jelas. Okey, jadi untuk kita tengok sendiri, okey, saya ada sediakan satu testimoni yang mana bisnes ni sendiri boleh bagi kita percaya atau tidak, bisnes ni sendiri dah bertapak lebih 10 tahun. Okey, lebih 10 tahun dah berkhidmat kepada ramai ejen-ejen dan pengguna-pengguna dekat luar sana yang mana kita baru je kenal, baru je tahu peluang ni. Masya Allah, sebenarnya benda ni dah lama bukan bisnes yang baru mencanak, bukan bisnes yang baru je tumbuh sebabkan PKP, bukan kawan-kawan. Ini bukan bisnes yang lahir disebabkan
COVID. Bukan. Ini sebenarnya adalah bisnes yang dah lama, yang dah start daripada 2014, 2012. Okey, jadi untuk itu saya kongsikan pada kawan-kawan hari ini. InsyaAllah kita kongsikan satu testimoni income. Okey, satu testimoni income yang ni adalah income yang latest. Okey, yang saya boleh bagi rakan-rakan tengok insyaAllah. Okey, sama-sama kita tengok insyaAllah kita punya testimoni pendapatan insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah, itu sedikit teaser je kita bagi. Kita bagi teaser sikit je apa dia yang ada dekat dalam bisnes Stonewall ni sebenarnya. Dan kenapa saya bertindak hari ni untuk terus fokus dan committed untuk share kepada kawan-kawan apa dia kelebihan yang ada dekat dalam bisnes Stonewall ini sendiri insyaAllah. Sebab saya rasa ramai hari ni yang terjejas akibat COVID. Ramai yang memang sekarang ni dah dibuang kerja, dah dipotong gaji. Okey, ramai yang tercari peluang bisnes, okey, peluang untuk tambah income, peluang untuk sara hidup, peluang untuk ubah okey ahli keluarga masing-masing, okey, untuk sama-sama merasai kenikmatan, okey, untuk rasa nikmatnya rezeki daripada Allah ni sendiri insya-Allah. Jadi untuk teruskan, okey, kita akan teruskan kepada kunci yang ketiga, iaitu Tuan Mizi akan perkenalkan kunci yang seterusnya. Okey, silakan Tuan Mizi. Terima kasih. Alright. Kunci yang ketiga yang perlu anda bawa, okay? Commitment. Committed. Kesungguhan. Okay? Jadi ini paling penting. Ya. Bila dah dapat peluang bisnes, okay, Stonewall, bila anda dah study, okay, dah belajar tentang product knowledge, marketing plan, tentang pasaran, okay, dan anda terus membuat tindakan dengan commitment, okay, iltizam, dengan semangat yang jitu, yang 100%, okay, yang you tak boleh semangat just 50%, 40%, no. Anda kena 100%, okay, bila buat sesuatu tu, okay, bila berjumpa dengan prospek sebagai contoh, anda kena committed 100%. Bila buat presentation, okay, anda buat dengan tip top, dengan profesional, dengan berhemat, okay. Jadi itu penting, ya. Sebab kalau anda tidak committed, tidak penuh iltizam dengan semangat, okay. Jadi sebagai contoh, kalau anda buat persembahan pun, cara persembahan anda pun lemah, okay, lemah, so tak berdaya, okay. Sebab apa? Anda tidak ada satu semangat yang jitu. Sebab itu penting, ya. Jadi bila kita ada semangat, segala apa perancangan yang kita buat, ya, untuk menjayakan kita punya impian, okay, di dalam bisnes telco ni, let's say anda set target nak capai komisen 5,000 lah, yang macam saya dulu, ya. Saya suka buat sini, ya. Ini pengalaman saya, ya. Saya set target bila saya dah baca marketing plan, okay, berapa komisen yang saya dapat, okay, saya set target. First, saya nak capai komisen 5,000 sebulan. Apa yang saya buat ialah saya tulis dalam A4 size, okay, RM 5,000. Yes, I can believe, I can do it, I can get it. Okay, dan saya tampal dekat tempat yang selalu saya tengok, ya. Sebagai contoh, setiap pagi kalau kita nak berkeman, nak keluar, kena sikat rambut, kan, saya letak dekat cermin. Okay. Jadi setiap hari saya tengok impian saya nak capai komisen 5,000 sebulan. Nampak tak, ya? Kesan daripada tindakan yang kita buat tu, ya. Jadi dia mendatangkan satu semangat, ya, satu semangat yang bersungguh-sungguh kita akan capai impian komisen 5,000. Jadi kita akan bekerja bersungguh-sungguh, kita akan buat prospecting bersungguh-sungguh, kita akan buat, even the first step, list down prospect pun bersungguh-sungguh. Kalau ada satu page tu 50 nama, mungkin you boleh buat sampai 10 page. Ada 500 nama prospek, okay, yang you akan jumpa, yang akan call, jumpa, buat appointment dan buat presentation, terusnya buat closing Stonewall, okay. Jadi itu
Jadi kita nampak dengan jelas kita punya impian nak capai komisen RM5,000 sebulan. Jadi kita akan bekerja bersungguh-sungguh dengan support daripada team, daripada leader, dengan motivasi yang padu setiap hari. Jadi semangat tu kita rasa ada. Jadi fokus kita kepada untuk capai RM5,000 ni sentiasa terurus dan sentiasa straight the point. No, tak ada nak lencong-lencong, nak give up lah, nak surrender. Itu yang bila you fokus betul-betul, ada komitmen, ada 100% committed dengan bisnes ni. Ada anasir-anasir luar yang cuba cucuk you, jom buat bisnes lain, jom buat bisnes ni. Anda tetap fokus kepada perniagaan telco ni. Jadi itu committed sangat penting. Saya bila buat sesuatu, saya akan buat 100% committed sebab saya sedar ini pekerjaan saya bekerja sendiri. Jadi saya kena bekerja bersungguh-sungguh dengan 100% committed. Tindakan saya, cara persembahan saya, cara mengurus kumpulan saya, cara pemikiran saya, 100% semuanya committed dengan penuh iltizam. Jadi ini penting sebab tu ada ejen buat separuh jalan saja. Sebab dia first dia tak bawa kunci yang pertama tadi, attitude yang positif, sikap yang positif. Kemudian kepercayaan dia belum 100% lagi. Mungkin 30 ke 40% saja. Yang ketiga, menjurus kepada komitmen yang just 30% to 40% saja. Sebab tu bila dapat satu masalah, dapat rejection, pelanggan expired, mudah give up. Mudah give up. Sebab tu 3 kunci ni kena bawa selalu. Bila kita berjuang dalam perniagaan ni, kena bawa selalu. Sebab bila salah satu kunci ni tak ada pun, akan terjejas juga anda punya fokus, anda punya action, anda punya committed. Sebab tu 3 benda ni tadi. Kunci pertama, attitude yang positif. Kunci kedua, kepercayaan dalam perniagaan ini, percaya pada diri sendiri. Ketiga, komitmen, committed. Jadi bila macam tadi bila you nak capai, let's say nak capai komisen 5 sebulan, you mesti bekerja bersungguh-sungguh. Dan the best part, pengalaman saya bila dapat capai dapat touch komisen 5,000, satu kepuasan yang tak terhingga. You bayangkan ini bestnya bila bekerja sendiri. Sebab kita sendiri yang monitor kita punya performance. Bukan tak ada siapa nak monitor tau. Even you ada leader pun monitor, tapi you sendiri yang monitor. You nak capai komisen 5,000, nak kena jumpa berapa orang setiap hari, seminggu kena buat berapa activation singkat, sebulan kena berapa activation singkat, dan kena maintain pelanggan-pelanggan supaya tidak expired, apa yang perlu saya lakukan. Jadi sebab bila kita buat bisnes ni setiap hari kita boleh tengok komisen kita ni yang bestnya. Setiap hari, selepas pukul 12 AM, sistem akan buat pengiraan. Semua transaction pada hari itu yang melakukan top up di mana-mana, even di seluruh dunia sekalipun, sebab boleh top up melalui online. Saya dulu di Morocco selalu top up melalui online, di mana di seluruh dunia pelanggan anda, yang buat lakukan top up, sistem akan kira. Dan pada masa tu, bila komisen naik, yes. Saya selalu, bila komisen naik, yes. Alhamdulillah, syukur Allah. Nampak tak baru kita punya semangat, momentum semangat ni tetap ada. Setiap hari, setiap bulan, semangat tu tetap ada, kekal dengan semangat. Bila kita tengok komisen naik. Ni the bestnya. Sebab tu yang belum join program ni, bisnes ni, nak mengalami rasa keseronokan setiap hari, tengok macam saham saham naik, seronok. Please welcome, join our business, our team. Jadi anda akan merasai kehebatan bisnes telco ni, dengan hanya modal RM12.5 saja. Jadi itu bila kita committed 100% dalam perniagaan ini, segala apa impian yang anda idamkan, insya-Allah anda akan dapat, dan impian tersebut pasti dalam genggaman anda. Jadi itu committed paling penting. Segala apa tindakan 100% committed.
Presentation 100% committed. Mengurus kumpulan, mengurus team 100% committed. Study, belajar 100% committed. Baru anda akan jadi seorang dealer ataupun leader yang hebat. Ya, yang hebat. Jadi itu penting ya. Jadi, saya ulangi sekali, kunci yang pertama ialah sikap yang positif. Ini penting. Buang semua side negatif ni, you kena buang semua, okay? Mulai hari ini, you baca buku-buku motivasi, dengar lagu-lagu motivasi, ya, selalu berdamping dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang positif mempunyai aura positif yang berbeza. You selalu berdamping dengan dia untuk dapatkan aura tu, biar aura tu transfer ke badan you. Okay? Yang kedua tadi, kepercayaan. Kunci yang kedua, belief. You kena believe, kena percaya bisnes ni 100%. Tak boleh 50%. Boleh ke bisnes ni boleh buat duit ke? Tak boleh. Kalau di peringkat awal you ada pandangan, perception begini, bisnes ni boleh ke? Boleh buat duit ke? Fail. Peringkat awal dah gagal dah rasanya. Anda kena percaya 100% bisnes ni boleh buat duit dan boleh beri kesenangan, boleh anda mencapai kebebasan masa dan kebebasan kewangan. Dan yang ketiga ialah committed. Komitmen yang tinggi, 100% committed bila melakukan bisnes ni. Okay? Segala apa, perancangan, okay? Tindakan anda berjumpa dengan prospek ataupun blasting iklan-iklan di FB, kena committed. Okay? Kena 100% committed. Okay? So, contoh macam sekarang ini kali kedua saya live ya. Saya sebelum live ni selalu meeting dengan moderator okay? Dengan Anastasia Safika, okay? Saya selalu beritahu dia kita nak buat yang terbaik, okay? Saya sanggup invest segala apa cost, okay? Jadi now you see our StreamYard, okay? Tertera dengan logo MTA Group. So I very proud, okay? You know, satu dunia akan tengok saya punya logo MTA Group, okay? So I invest, I upgrade ke premium, okay? Untuk StreamYard, okay? So tahniah juga kepada Anastasia Safika, okay? Design dan sebagainya, okay? Alright. Jadi itu, nampak sebagai contoh, the real testimony, committed. Okay, saya committed, saya tak kisah pasal duit, saya labur kepada StreamYard Broadcast, okay, untuk strategi marketing, online marketing. Jadi setiap bulan, okay, kita akan tambah baiklah dengan mungkin kita broadcast ke seluruh channel media sosial, okay. Alright, okay. Jadi ini contoh testimoni yang saya rungkaikan berkenaan committed, 100% committed. Jadi anda sebagai dealer, ejen baru, committed perlu ada. Okay? Committed bersungguh-sungguh. Okay? Kalau belajar bersungguh-sungguh. Okay? Baru ni saya ada share dekat YouTube ya. Appearance anda sebagai dealer, biarlah berlagak sebagai profesional. Okay? At least pakailah baju tone wow macam saya ni kan. Okay? Saya bagi tone wow. Okay? Sebab dia tu, itu kita menunjukkan committed tak committed dia. Sebab tu very simple lah. Saya bila develop agent ni, agent yang baru, saya boleh nampak agent ni tak committed. Daripada tindakan dia kita boleh nampak. Leader selalu nampak, okay? Committed tak committed agent ni. Jadi kita tengok tindakan dia. Kalau kita bagi tahu belilah baju tone wow, okay. Tapi besok bila jumpa masih lagi pakai baju biasa. Nampak tak? Jadi di situ saya tahu dia tak committed, belum lagi 100%, okay? Masih lagi main-main, okay? Pemikiran negatif ni masih ada di dalam mind dia. Jadi kita kena nasihatkan lah, okay? Jangan tinggalkan, okay? Just nasihatkan, okay? Sebab tu nak berjaya dalam perniagaan ni very simple sebenarnya. Just follow apa yang leader cakap, leader nasihatkan. Sebab apa? Leader sentiasa beri galakan supaya, sebab tu anda tak perlu rasa macam rimas, boring, tidak, okay? Mana ada orang even kalau you makan gaji okay? Makan gaji, ada tak bos you encourage you kerja bagus-bagus, nanti you dapat gaji 10,000, 20,000. No, mana boleh kan. Kalau you punya CEO gaji 20,000, mana boleh you nak beat gaji CEO. Tidak, tak boleh. Hanya dalam perniagaan saja, okay? Leader sentiasa encourage, support, beri semangat, dorongan supaya anda pergi lebih jauh, supaya anda akan mendapat komisen yang banyak. Nampak tak? Jadi anda patutnya bangga, rasa seronok, ya. Leader push, buatlah sungguh-sungguh, cari sales. Sebab apa? Nanti komisen awak jadi 5,000, 10,000, 20,000. Nampak tak? Kita nak encourage supaya anda berjaya untuk mendapatkan banyak komisen. Jadi bila leader push, leader bagi semangat, jangan fikir boring, bos ni asyik. No, tidak. Kita nak anda berjaya. Okay? Sebab dalam bisnes ni, okay, anda bukan setakat jadi normal member saja. Tiba masanya anda akan spin off.
akan jadi seperti saya, business partner. Anda ada grup sendiri, ada kumpulan sendiri, ada pejabat sendiri, nampak tak? Jadi di sinilah di peringkat awal ni, leader akan membantu, beri contoh yang baik, beri semangat, beri dorongan supaya anda nampak sebagai role model. Oh yes, saya punya leader dah ada pejabat sendiri, dia dah ada grup sendiri, MTA group. So saya buat daripada nombor member, saya nak follow dia, satu nanti saya akan ada grup saya sendiri. Mungkin Gemilang agency, Gemilang group atau whatever. Nampak tak? Itu. Sebab tu adanya leader, okay? Sebab you tak boleh join business ni tanpa ada leader, tak ada pendoman, tak ada dorongan, okay? Especially ramai yang register secara online, dia terkata-kanting. Saya dapat ramai dealer-dealer baru, okay, yang tak ada leader, okay? Sebab dia join, beli dekat Shopee, beli kat Lazada, siapa? Dia tak tahu leader siapa. Okay? Jadi bila bersama dengan MTA Group, baru dia nampak cahaya bisnes ni, okay? Lorongan bisnes ni. Oh, singkat beli dengan FTA, okey, oh macam ini ilmu dia, oh macam tu, macam ni. Banyak ilmu yang dia dapat bila dia ada leader. Sebab tu, ahli-ahli baru, prospek baru yang nak join business ni, please welcome, join our team, okay. Saya berjanji, our motto, we guide you to success. Kami bimbing anda sehingga berjaya. Ya? Segala apa ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya akan turunkan kepada ahli-ahli MTA Group dan saya nak pastikan ahli MTA Group akan berjaya dan kaya raya di suatu nanti. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Jadi ingat 3 kunci ni anda perlu bawa untuk mencapai kejayaan. Pertama, attitude positif, sikap yang positif. Kedua, believe. You kena percaya pada diri sendiri first, percaya pada syarikat, percaya pada bisnes ni, percaya pada produk terluar terbaik di antara produk-produk yang ada di pasaran. Dan yang ketiga, anda kena committed 100% dalam bisnes ni. Kalau anda tidak committed, 50% masa lagi belum boleh mencapai kejayaan. Anda perlu 100%. 80% tak boleh lagi. Anda perlu 100%. Baru anda bekerja bersungguh. Anda tak kisah kerja siang malam, Sabtu Ahad anda tetap kerja sebab anda tahu anda hanya bekerja keras sementara saja. Kita bagi tempoh setahun saja, lepas tu anda akan menikmati kebebasan masa dan kebebasan kewangan. Duit masuk setiap bulan 20,000, 30,000 hingga 100,000 setiap bulan. Hasil kerja anda yang anda korbankan sebelum ini. Alright, jadi itu 3 kunci ni anda perlu selalu bawa. Okay? Kalau terkicir kunci ni, hilang ke kunci ni, kena refer dengan leader, okay, untuk buat duplicate. Okay? Alright. Positif, mental, attitude, sikap yang positif, belief, percaya pada diri sendiri, percaya pada produk, dan yang ketiga, committed. Anda perlu committed dalam perniagaan ini, baru anda akan boleh mencapai kejayaan. Mencapai kebebasan masa dan kebebasan kewangan. Saya serahkan kepada moderator untuk urusan selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Mizi. Okey, jadi kat situ kita tengok bagaimana 3 kunci ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting kepada kita untuk kita sentiasa positif, sentiasa termotivasi, sentiasa bersemangat dan hari-hari kita boleh jadi seorang yang proaktif untuk sama-sama achieve kita punya target, untuk sama-sama kita berjaya insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk itu, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang join live kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini kita dapat manfaatkan, kita dapat sinar baru, kita dapat cahaya baru, kita dapat sesuatu yang baru, ilmu baru yang mana kita boleh bermula. Mulakan langkah anda sekarang insya-Allah. Mulakan perjuangan kita sebagai seorang yang ingin dapat mencipta kejayaan yang lebih besar insya-Allah, yang mana peluang kita dah nampak dengan jelas. InsyaAllah hari demi hari kita akan lebih jelas dan lebih lagi terinspirasi dengan kejayaan-kejayaan kita punya mentor-mentor hebat. InsyaAllah dengan itu saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terguris kata-kata dan sebagainya. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Miti atas perkongsian yang sangat-sangat hebat, atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita hari ini. Sebagai pegangan kita insyaAllah hari ini dan hari esok dan seterusnya, insyaAllah untuk kita berjuang mencipta kita punya kejayaan sendiri insyaAllah. Jadi
Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang join sesi pagi ni. Okay, insyaAllah kita bertemu lagi di next session insyaAllah. Okay, saya doakan anda semua berjaya dalam bisnes anda sendiri, berjaya dalam setiap apa yang anda lakukan hari ini. InsyaAllah menjadi insan yang bermanfaat. Okay, insyaAllah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.